Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawa Najah Bentu Saini, nominatik A17020. Pada kali ini saya ingin membentangkan hasil dapatan kajian latihan ilmiah saya yang bertajuk Kaedah Terjemahan Jumlah Ismiah dalam Surah Al-Waqiah. Berada di bawah selian Dr. Mahira Mati Ahmad. Baiklah, untuk latar belakang kajian, kerja-kerja penterjemahan adalah satu perkara yang dikira sebagai keutamaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam di dunia pada masa kini, bagi memperoleh kefahaman ayat-ayat suci Al-Quran yang baik. Pada kata ini, saya ambil pada kajian Ahmad Zulfadli pada tahun 2013. Jika dilihat pada definisi terjemahan Al-Quran, ia merupakan perpindahan sesuatu perkataan atau ayat Al-Quran daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu sasaran ataupun kalau di Malaysia bahasa Melayu, dengan memelihara bentuk dan gaya Al-Quran tanpa sebarang penjelasan. Maka penterjemahan Al-Quran daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu menjadi satu keperluan bagi masyarakat Muslim di Malaysia. Hal ini kerana majoriti masyarakat masih tidak memahami pengertian dan kandungan Al-Quran, meskipun antara mereka telah mempelajari bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab, selama bertahun-tahun. Maka penterjemahan Al-Quran juga dapat membantu mereka, khususnya penonton bahasa Arab, mengenali penggunaan ayat yang digunakan dalam kalam suci Al-Quran, sama ada yang menunjukkan suruhan, penegasan, larangan dan sebagainya. Perkara ini menunjukkan betapa indah dan uniknya ayat suci Al-Quran jika penelitian struktur dan makna dibuat secara berterusan. Seterusnya, permasalahan kajian. Al-Quran adalah satu mushaf yang lengkap dengan pelbagai ilmu dan pengetahuan yang merangkumi seluruh bidang kehidupan manusia, sama ada bidang fiqh, bidang sejarah, bidang akhlak dan sebagainya. Oleh itu, menjadi satu keperluan kepada kerja-kerja penterjemahan Al-Quran dijalankan dalam bahasa Melayu, khususnya buat umat Islam di Malaysia, bagi memahami kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Meskipun banyak pendidikan telah membincangkan mengenai kaedah penterjemahan Al-Quran terhadap struktur linguistik dan konteks ayat, namun hanya segelintir kajian yang mengkaji berkaitan dengan penterjemahan sintaksis dalam konteks ayat. Oleh itu, kajian ini tertarik untuk mengetengahkan satu isu satu topik bagi mengisi kejerongan yang ada. Untuk persoalan kajian pula, berdasarkan permasalahan kajian yang telah disebut di atas, saya telah mengemukakan dua persoalan utama yang timbul berkenaan dengan kajian. Yang pertama, apakah struktur jumlah ismiah yang terdapat dalam surah Al-Waqiah? Yang kedua, apakah kaedah terjemahan jumlah ismiah digunakan oleh Syekh Abdullah Basmih dalam surah Al-Waqiah? Seterusnya, objektif kajian pula. Objektif kajian adalah untuk menjawab persoalan kajian. Maka terdapat dua matlamat utama yang ingin dicapai daripada kajian ini. Yang pertama, menganalisis struktur jumlah ismiah surah Al-Waqiah. Yang kedua, menganalisis kaedah terjemahan jumlah ismiah yang digunakan oleh Syekh Abdullah Basmih dalam surah Al-Waqiah. Okey, kajian ini juga penting atas beberapa faktor. Yang pertama, kajian ini bertujuan mengukur dan mengenal pasti kaedah terjemahan jumlah ismiah dalam surah Al-Waqiah. Dapatan kajian ini berkemampuan bagi memberi kefahaman terhadap metode penterjemahan yang digunakan dalam kitab tafsir Al-Quran di Malaysia, khususnya sama ada kaedah terjemahan tersebut terjemahan secara harfiah, terjemahan secara langsung, terjemahan tafsiriyah dan juga sebagainya. Kajian ini juga amat diperlukan oleh para penuntut yang mendalami bahasa Arab bagi meneliti ilmu nahwu yang terdapat dalam Al-Quran. Hal ini kebanyakannya hanya pelajar hanya mengetahui teori asas yang pernah dibelajar sebelum ini, namun tidak berupaya mengaplikasikan semasa menganalisis ayat suci Al-Quran dan juga kitab dan hadis. Selain itu, kajian sebegini juga mampu mengetengahkan keilmuan dan kepakaran tokoh yang tafsir yang terkenal di negara kita, iaitu Malaysia, dalam bidang terjemahan Al-Quran khususnya. Antara tokoh tersebut adalah Syekh Abdullah Basmih. Masyarakat umum secara keseluruhannya lebih mengenali kitab tafsir berbanding pengarangnya. Sedangkan kitab tafsir Ibn Ahmad ini adalah tidak asing lagi pada mereka dan ia masih relevan digunakan sehingga ke hari ini. Seterusnya, limitasi kajian. Limitasi kajian berfungsi supaya kajian itu tidak tersasar jauh daripada fokus kajian.
Maka kajian ini tertumpu kepada kitab tafsir Bina Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran yang dihasilkan oleh Syekh Al-Basmi sebagai sumber rujukan utama. Selain itu, kajian ini lebih memfokuskan kepada jumlah ismiyah ataupun ayat dalam bahasa Arab berdasarkan konteks ayat Al-Quran. Daripada jumlah 140 surah yang terdapat dalam Al-Quran, maka surah Al-Waqiah telah dipilih sebagai fokus kajian supaya fokus kajian itu tidak sasar. Bilangan sampel pula daripada surah ini adalah 90 sampel jumlah ismiyah yang terpilih sahaja yang melibatkan bentuk jumlah ismiyah yang paling ketara. Untuk metode kajian pula, kajian ini menggunakan kajian kualitatif menggunakan kaedah kepustakaan. Terdapat dua bentuk analisis yang diaplikasikan dalam kajian ini. Yang pertama adalah analisis dokumen atau analisis kandungan berdasarkan bahan-bahan primer dan juga sekunder seperti buku, majalah, data ilmiah, jurnal, prosedur, kertas kerja, seminar dan sebagainya. Manakala analisis data pula berdasarkan sampel jumlah ismiyah yang dipilih secara awak mudah dalam surah Al-Waqiah, manakala tafsir Bina Ar-Rahman digunakan untuk analisis kaedah terjemahan yang digunakan oleh Syekh Al-Basmi. Kita beralih pula kepada dapatan kajian. Dapatan kajian pertama iaitu bagi menjawab objektif yang pertama dalam bab 2 berkaitan dengan struktur jumlah ismiyah dalam surah Al-Waqiah. Pada permulaan bab 2 ini, saya telah membahaskan beberapa topik yang berkaitan. Yang pertama, latar belakang surah Al-Waqiah secara ringkas dari segi isi kandungan dan juga keistimewaannya. Seterusnya, jumlah ismiyah pada definisi dan juga pembahagiannya antara mubtada dan khabar ataupun subjek dan predikat. Dan dapatan yang paling penting adalah analisis struktur jumlah ismiyah dalam surah Al-Waqiah. Maka dapatan kajian menyatakan bahawa terdapat 64 jumlah ismiyah yang ditemui dalam surah Al-Waqiah daripada bilangan 96 ayat keseluruhannya. Namun, hanya 20 sampel yang dipilih secara rawat mudah, iaitu merangkumi 30% daripada jumlah populasi jumlah ismiyah iaitu sebanyak 64. Analisis struktur ini dibuat berdasarkan pembahagian antara subjek dan juga predikat ataupun antara mubtada dan juga khabar. Hasil kajian mendapati terdapat 7 bentuk mubtada dan 5 jenis predikat yang ditemui daripada 20 sampel yang terpilih tersebut. Antara bentuk subjek yang ditemui dalam surah yang ke-56 ini iaitu pada mubtada ada 7. Yang pertama mubtada muakhar iaitu mubtada yang didahului dengan predikat makrifah. Yang kedua makrifah kata nama khas, nakirah kata nama am. Yang seterusnya kata nama kana dan adik-adiknya ataupun isim kana dan wa akhawatuha, isim inna dan wa akhawatuha. Yang seterusnya kata nama tunjuk atau isim syarah dan akhir sekali domain iaitu kata ganti nama. Manakala untuk predikat ataupun khabar pula terbagi kepada 5 jenis yang ditemui. Yang pertama adalah khabar muqaddam iaitu khabar yang mendahului mubtada'nya dalam ayat. Yang kedua predikat tunggal ataupun khabar mufrad. Yang ketiga khabar jumlah iaitu khabar jumlah ismiyah predikat ayat namahan. Yang keempat predikat ayat kerjaan khabar jumlah fi'liyah dan akhir sekali khabar syibhil jumlah khabar predikat separuh ayat. Untuk dapatan yang seterusnya iaitu dapatan yang kedua bagi menjawab objektif yang kedua berkaitan dengan kaedah terjemahan jumlah ismiyah dalam surah Al-Waqiah. Beberapa topik juga telah dibahaskan dalam bab ini, antaranya berkaitan dengan biografi Syekh Al-Basmi dari segi riwayat hidupnya, latar belakang pendidikannya dan sebagainya. Seterusnya, latar belakang tafsir Ibn Rahman juga turut diceritakan secara deskriptif. Dan akhir sekali berkaitan dengan analisis kaedah terjemahan yang digunakan oleh Syekh Al-Basmi dalam surah Al-Waqiah. Ini adalah dapatan yang paling penting dalam bab ini. Islam sangat menggalakkan umatnya agar memahami Al-Quran dengan baik. Perkara inilah yang mendorong Syekh Al-Basmi untuk menghasilkan satu kitab tafsir untuk digunakan oleh masyarakat Melayu khususnya. Oleh itu terhasillah kitab tafsir Bina Ar-Rahman yang sehingga kini manfaatnya digunakan oleh masyarakat Melayu. Maka dapatan kajian mendapati Syekh Al-Basmi telah menggunakan dua kaedah terjemahan, dua bentuk kaedah terjemahan. Yang pertama, kaedah terjemahan harfiah iaitu kaedah terjemahan secara langsung, kaedah terjemahan kata demi kata, dan kajian mendapati bahawa kaedah ini kurang tepat dan makna sebenar ayat juga kurang dicapai dan ia perlu dibagi dari semasa ke semasa. Manakala kedapatan yang kedua iaitu kaedah tafsiriyah, terjemahan yang dilakukan dengan penerangan, iaitu Syekh Al-Basmi memasukkan nota kaki dan juga kurungan untuk menjelaskan ayat Al-Quran yang kurang jelas. Dan ternyata kaedah ini lebih mudah difahami dan makna sebenar ayat Al-Quran itu tercapai.
secara keseluruhannya, kajian yang mempunyai dua objektif utama ini dibentangkan secara deskriptif berdasarkan kajian kualitatif. Pendidikan ini menumpukan kepada kaedah terjemahan jumlah ismiyah dalam surah Al-Waqiah dan juga menjadikan tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran sebagai rujukan utama. Hasil kajian diperoleh daripada analisis data dan juga analisis kandungan berdasarkan kajian-kajian terdahulu. Dapat disimpulkan bahawa kerja penterjemahan jumlah ismiyah ataupun ayat dalam bahasa Arab ke bahasa Melayu bukanlah satu kerja yang mudah dan memerlukan penelitian yang sangat mendalam. Okey, dan ini adalah lampiran ini berkaitan dengan kamus Oxford Pelajar yang saya guna untuk meneliti makna yang tepat. Dan ini pula adalah kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman, cetakan yang paling terakhir, cetakan terakhir paling latest iaitu 2013, kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman Syekh Abdul Basmi yang digunakan sebagai korpus kajian. Sekian, terima kasih.